Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yusriza selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu-tamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Ingin saya maklumkan program Surah An-Nur, kuliah maghrib kita dan kuliah subuh telah berjalan seperti biasa. Jadi tuan-tuan, kami bagi pihak pengurusan berharap imarahkanlah surah kita ini semacam mana tuan-tuan imarahkan di bulan Ramadan. Ya, insya-Allah sama-samalah kita penuhkan surah ini setiap waktu, dan kalau boleh saya katakan setiap ahli karya kalau boleh datanglah sekali, sekurang-kurangnya satu kali salat berjemaah, atau setiap rumah hantarlah wakil untuk berjemaah di surau. InsyaAllah dengan anda berjemaah di surau, dapatlah makmurnya taman kita ni insyaAllah diberkati oleh Allah SWT. Sekali lagi saya menyuruh, marilah sama-sama mengikuti kuliah-kuliah yang telah disediakan oleh pihak surau untuk sama-sama kita menuntut ilmu insyaAllah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله القائل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita memperoleh keridaan dan keberkatan Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Khutbah hari ini adalah bertajuk adab bertamu ketika berpuasa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih merayakan Aidil Fitri dalam bulan Syawal, bulan yang disuratkan juga kita berpuasa 6 hari yang dikenali sebagai puasa 6. Barangkali ada dalam kalangan kita yang sudah menyempurnakan puasa sunatnya. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah. Manakala bagi yang belum selesai puasanya, ruang untuk menyempurnakan puasa sunat Syawal masih terbuka sehingga menjelangnya bulan Zulqa'dah. Kelebihannya amat kita maklumi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu syahrin bi asyrati ashhurin wa sittati ayyam ba'dahunna bi syahrayn fadzalika tamamu sanah." Berpuasa sebulan bulan Ramadan disamakan dengan berpuasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari selepasnya, yakni di dalam bulan Syawal, disamakan dengan berpuasa 2 bulan. Maka yang demikian itu genaplah berpuasa 1 tahun. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah memberi peluang kepada kita dalam hidup ini meraih ganjaran pahala yang besar melalui ibadah puasa. Selepas melaksanakan kewajipan berpuasa sepanjang bulan Ramadan, kita disunatkan pula berpuasa sunat di dalam bulan Syawal sepanjang 6 hari dan beberapa jenis puasa sunat yang lain. Di antaranya ialah yang pertama, puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah, khusus kepada mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, berpuasa pada hari Tasu'ah, iaitulah berpuasa pada hari ke-9 di dalam bulan Muharram. Yang ketiga, berpuasa pada hari Ashura, iaitulah hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Yang keempat, puasa sunat hari Isnin dan Khamis sepanjang tahun. Yang kelima, berpuasa pada hari Baid, iaitu hari yang ke-13, 14 dan 15 pada setiap bulan Islam. Yang keenam, bulan-bulan haram, yakni Ashhurul Hurum, iaitulah puasa pada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Yang ketujuh, puasa di dalam bulan Sya'ban. Dan yang ke-8, puasa hari-hari Sud, iaitulah 28, 29 dan 30 pada tiap-tiap bulan. Persoalan mungkin timbul, bagaimanakah kita hendak menyempurnakan ibadah puasa itu ketika kita menghadiri undangan majlis jamuan seperti meraihkan hari raya, walimatul urus, kunduri kendara atau sebagainya. Apakah yang harus kita lakukan? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya amalan ziarah menzarahi atau menghadiri undangan majlis jamuan, termasuk rumah terbuka pada hari raya, adalah satu amalan yang baik dan amalan yang sangat terpuji. Lebih-lebih lagi jika memberi peluang kepada kita berkenalan, menjalinkan silaturahim, bermaaf-maafan,
menemui sanak saudara lantas mengukuhkan persahabatan. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia diundang ke majlis jamuan, dia tetap memenuhi undangan tersebut walaupun dalam keadaan beliau sedang berpuasa sunat. Ini berpandukan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila dijemput seorang dalam kalangan kamu ke majlis jamu, maka hendaklah dia memenuhi jemputan itu. Jika dalam keadaan dia sedang berpuasa, yakni berpuasa sunat, maka doakanlah tuan rumah itu. Dan jika tidak berpuasa, maka makanlah daripada juadah yang telah disediakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hal ini menunjukkan bahawa setiap undangan ke suatu majlis jamuan tidak boleh dipandang ringan. Ianya satu kesalahan jika tidak menghadirinya dengan sengaja tanpa ada keuzuran. Mereka yang sedang berpuasa sunat diharuskan untuk beliau berbuka puasa. Bahkan sunat berbuka seandainya tuan rumah itu kelihatan tersinggung ataupun kecewa jika kita tidak menjamah makanan yang telah dihidangkan oleh beliau. Demikian juga halnya jika tuan rumah yang menjemput tetamu atau didatangi oleh tetamu padahal tuan rumah itu sedang berpuasa sunat. Jika tetamunya itu keberatan untuk menjamah makanan yang telah dihidangkan oleh orang yang berpuasa, yakni tuan rumah tadi itu, kecuali tuan rumah yang sedang berpuasa itu turut serta makan bersama, maka sebagai menghormati tetamu adalah lebih afdal bagi tuan rumah itu untuk berbuka puasa dan makan bersama-sama tetamunya daripada meneruskan puasanya itu. Hal ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau menghidangkan makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda meminumnya, baginda berikan pula minuman itu kepada Ummu Hani. Lalu Ummu Hani pun meminum bakinya. Kemudian Ummu Hani berkata, "Inni adnabtu fastaghfirli." Faqal, "Wa ma dhalik?" Qalat, "Kuntu sha'imatan fa'aftartu." Faqal, "Amin qada'in kunti tuqdinahu?" Qalat, "La." Qala, "Bal yadurruki." Kata Ummu Hani, aku telah berdosa, maka mintakanlah keampunan untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah dosa kamu itu, wahai Ummu Hani?" Maka Ummu Hani berkata, "Aku ini sedang berpuasa dan aku telah berbuka." Baginda bertanya lagi, "Adakah puasa qada yang kau telah lakukan tadi itu?" Ummu Hani menjawab, "Tidak." Baginda bersabda, "Membatalkan puasa sunat itu tidak memberi mudarat pun kepada kamu." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda dan sahabat-sahabat baginda datang. Maka apabila makanan dihidangkan, seorang laki-laki daripada satu kaum berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, 'Da'akum akhukum wa takallafa lakum.' Thumma qala lahu aftir wa sum makanahu yawman in syi'ta." Saudara kamu menjemput kamu dan bersusah payah untuk kamu menyediakan makanan. Kemudian baginda menyambung sabdanya, "Berbukalah dan berpuasalah pada hari-hari yang lain sebagai gantinya jika kamu mahu." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menurut kitab Mughnil Muhtaj, seandainya tuan rumah tidak tersinggung apabila tetamunya berpuasa sunat, maka lebih utama tetamu itu meneruskan puasanya. Dan jika dia berbuka, tidak akan beroleh pahala puasa yang telah dilakukan. Saya ulang, jika seandainya tuan rumah tidak tersinggung jika tetamunya datang dan sedang berpuasa sunat, maka lebih baik tetamu tadi yang berpuasa itu meneruskan puasanya. Dan jikalau ianya berbuka
Yang tetamu yang berpuasa tadi itu dia berbuka puasa, walhal tuan rumah itu tak ada masalah pun kalau tetamunya meneruskan puasa. Maka jika tetamu tadi itu membuka puasa, maka dia tidak dapat pahala puasa yang telah dilakukan. Berlainan halnya jika tuan rumah berpuasa dan berbuka kerana ingin menemani tetamunya makan, maka puasanya itu beroleh pahala. Tuan rumah yang berpuasa meraihkan tetamunya dan makan sekali dengan tetamunya, maka tuan rumah tadi makan pun dapat, pahala puasa pun dapat. Walaupun dia tidak menyempurnakan puasanya itu, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, seseorang yang tidak meneruskan puasa sunatnya tanpa keuzuran adalah hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan zahir daripada firman Allah di dalam surah Muhammad ayat yang ke-33. Ya ayyuhallazina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Demikian juga menurut mazhab Asy-Syafi'i, orang yang tidak meneruskan puasa sunat, sama ada kerana keuzuran ataupun tidak uzur, maka tidaklah wajib ke atasnya mengqada akan puasanya itu. Bahkan hukum mengqadanya adalah sunat sahaja. Walau bagaimanapun, jika seseorang menghadiri suatu majlis jamuan sedangkan ia berpuasa yang wajib seperti berpuasa qada ataupun berpuasa nazar, maka haram baginya untuk berbuka puasa. Cukuplah baginya sekadar menghadiri majlis tersebut dan mendoakan keberkatan serta keampunan ke atas tuan rumah dan para jemputan yang hadir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati beberapa saranan berikut. Yang pertama, umat Islam mestilah memenuhi undangan saudaranya tanpa suatu keuzuran pun, walaupun dia sedang berpuasa sunat. Yang keduanya, umat Islam harus membatalkan puasa sunatnya jika ia diperlukan. Maka bagi menjaga hubungan kasih sayang kepada mereka yang diundangnya. Yang ketiga, umat Islam yang berpuasa qada ataupun nazar haram membatalkan puasanya semata-mata untuk kegembiraan kepada yang mengundangnya. Yang keempat, umat Islam yang beriman dan beramal saleh akan beroleh ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Dan sesiapa yang mengerjakan amal yang saleh, baik daripada kalangan laki-laki ataupun wanita, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak pula akan dizalimi sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله
usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور تنقو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل أمرهما مصلحي للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, serta serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah lagi jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Allah. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.